Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Al-Nazri bin Samson dengan nomor metrik 263327, penuntut dari University Utara Malaysia. Saya ingin mengulas tentang isu sosial yang telah melanda uh, negara kita dalam kalangan rakyat Malaysia sepanjang tempo PKP ini dilaksanakan akibat daripada wabak COVID-19 yang telah diisytihar sebagai pandemik oleh WHO pada pertengahan bulan Mac. Dan negara kita telah melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 sehingga tarikh yang ditetapkan pada kini iaitu 9 Jun 2020 dan kita tidak tahu lagi kemungkinan disambung maupun tidak. Dan banyak isu yang telah timbul sepanjang PKP ini dilaksanakan, isu kebajikan sosial. Yang pertama adalah dari aspek yang seperti kita tahu adalah peluang pekerjaan. Banyak sektor-sektor tutup, banyak perkhidmatan yang telah tutup menyebabkan rakyat tidak lagi boleh bekerja. Ya, terutama dalam sektor perkhidmatan dan juga pembuatan, ya, perkilangan, banyak yang tutup, semua tutup. Dan majikan diarah untuk tutup dan tidak menyuruh lagi pekerja untuk bekerja. Okey, kita melihat ada majikan yang tidak mengambil subsidi potongan gaji, malah menyuruh pekerja mereka untuk ambil cuti tanpa gaji. Hal ini menyebabkan sumber pendapatan mereka terjejas. Sumber pendapatan bulanan mereka terjejas dan tidak dapat menampung lagi untuk perbelanjaan harian, sama ada untuk diri sendiri maupun untuk tanggungan. Itu kita lihat dari aspek terutama golongan B40, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita boleh lihat adalah makanan dan barangan runcit. Okey, aduan tentang makanan dan barangan runcit. Ada sesetengah peruncit yang telah menaikkan harga barang menyebabkan permintaan akibat dari permintaan yang sangat tinggi dan juga kekurangan. Sekarang dan ada juga kekurangan bekalan kerana rakyat bertindak sebagai panic buying, membeli barangan secara panik, secara terburu-buru, dan juga untuk mengelakkan daripada kekurangan bekalan makanan stok di rumah. Okey, kita boleh lihat, ya, itu salah satu isu yang timbul juga, makanan dan barangan runcit. Kita boleh nilai. Yang ketiga adalah kewangan peribadi. Kita boleh lihat walaupun 500 kerajaan telah laksanakan KWSP boleh dikeluarkan, tetapi hanya ekon 2 sahaja. Pekerja boleh mengeluarkan boleh mengeluarkan simpanan mereka dari KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, dengan maksimum RM500 sebulan sepanjang 12 bulan. Mereka boleh keluarkan duit itu, tapi kita lihat adakah ia boleh mencukupi 500 untuk sebulan, ya. Itu juga dari akaun pribadi simpanan kita. Dan juga kerajaan telah menjalankan inisiatif untuk membantu mereka, terutama golongan B40 ini, BPN, Bantuan Prihatin Nasional, RM1.600 bagi pasangan yang telah berkahwin dan juga RM800 bagi bujang yang berumur 21 tahun ke atas. Tapi kita melihat BPN ini sebagai one off, iaitu hanya dibagi sekali. Tapi kita lihat adakah ini dibagi dalam jangka masa yang lama ataupun pendek. Kita lihat BPN ini adalah short term, jangka masa yang pendek, hanya dibagikan sekali. Berbeza dengan long term yang mana rakyat bekerja setiap bulan dapat gaji. Itu lebih baik daripada bantuan yang dibagi. Maksud saya bantuan ini baik, boleh serba sedikit boleh menampung perbelanjaan mereka, tapi tidaklah sebaik yang orang bekerja sebelum tempoh PKP ini dilaksanakan. Orang boleh bekerja, dapat gaji setiap bulan, okey, boleh menampung untuk perbelanjaan bulanan mereka dengan tanggungan mereka. Okey, itu adalah salah satu isu yang kita lihat, ya. Yang keempat kita boleh lihat daripada aspek pendidikan. Okey, sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajian tinggi telah tutup. Sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah tutup. Ini menyebabkan sekarang penggunaan internet, pembelajaran dalam talian, di mana pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kena belajar melalui secara dalam talian.
Dan ini juga salah satu impact yang memberikan kepada pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar, kawasan pedalaman, di mana rangkaian internet mereka tidak kuat, dan student dan ramai ibu bapa yang telah menukarkan penggunaan mereka daripada bayar secara harian tukar kepada langganan bayaran bulanan, dan ada juga memasang wifi semata-mata untuk pembelajaran dalam talian. Itu juga isu kebajikan sosial yang timbul dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kita lihat juga yang kelima adalah amalan keagamaan dan keimanan. Okey, banyak sudah masjid yang tutup. Okey, dari yang bukan non muslim, kuil, tokong, gereja telah tutup. Kita tidak lagi dapat beribadat, ya, sepanjang tempoh PKP, untuk mengelakkan wabak ini dari terus merebak. Kerana kita tahu hal keagamaan akan melibatkan dan menghimpunkan ramai orang, dan dikuatiri boleh menyebabkan lagi penyakit ini terus merebak ke seluruh rakyat negara kita. Ya, apa yang boleh kita buat? Cuma boleh solat di rumah, kita cuma boleh berjemaah di rumah, dan juga melakukan hal-hal keagamaan dalam rumah sahaja. Okey, kita boleh lihat juga daripada aspek keibubapaan dan penjagaan kanak-kanak. Okey, sepanjang tempoh PKP ini pusat jagaan kanak-kanak, Taska, Taman Asuhan Kanak-kanak, Taman Didikan Kanak-kanak telah tutup, dan mereka juga tidak mendapat sumber pendapatan lagi, kerana ibu bapa mereka tidak lagi bekerja dan menjaga anak mereka sendiri. Okey, itu salah satu juga cabaran lah bagi pengusaha, bagi yang ada Taska sendiri dan juga Tadika, dan juga ibu bapa mengeluh kerana perbelanjaan anak mereka tampung setiap hari, terutama yang bayi, anak-anak kecil, membeli susu tepung, membeli juga lampin, membeli pampers. Ya, kita boleh lihat yang mana pendapatan mereka juga saling terjejas, membeli barang untuk anak-anak tapi tiada sumber pendapatan yang masuk akibat daripada gaji mereka tidak masuk, dipotong dan sebagainya. Kita boleh lihat itu salah satunya. Kecuali bagi yang pejabat awam, kita boleh lihat yang pejabat awam lain sikit. Okey, kita juga boleh lihat itulah aspek dari pengagihan bantuan. Kita melihat pengagihan bantuan juga ada yang membuat aduan tidak mendapat bantuan yang secukupnya, terutama yang bagi kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan yang tinggal di kampung-kampung tidak mendapat bantuan yang sepatutnya mereka dapat. Ya, kerana bantuan itu daripada kerajaan disalurkan kepada setiap negeri dan bahagian, dan juga setiap daerah. Di bawah daerah itu ada kampung-kampung tersendiri. Dan setiap kampung itu dipimpin oleh seorang ketua kampung untuk menjalankan tugas menyelaksanakan pembagian bekalan terhadap orang-orang kampung yang memerlukan, terutama golongan B40. Okey, saya telah menemu bola seorang ketua kampung kampung Lopak Maluas Laut, Batu Sapi, Sandakan Sabah, Encik Faizal bin Ibrahim, berkaitan dengan aduan akibat daripada bekalan makanan yang tidak mencukupi, dan ada yang tidak mendapat, keluhan daripada rakyat, daripada masyarakat setempat tersebut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengubual ketua kampung bagi kampung Lopak Maluas Batu Sapi, kampung Lopak Maluas Laut, Batu Sapi, Sandakan Sabah. Okey, Encik Faizal bin Ibrahim. Okey, ingin bertanyakan tentang isu sosial yang timbul sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan, sama ada dalam kalangan kanak-kanak, remaja, dewasa maupun golongan warga emas. Okey, ikuti saya dengan lebih lanjut. Okey, saya akan bertanyakan beberapa soalan dan Encik Faizal akan menjawab soalan tersebut. Kampung ini ramai B40. Adakah pengagihan makanan itu mencukupi dan sama rata untuk semua? Alhamdulillah, sekuat mas sekarang saya mengendalikan ini semua tugas. Pertama-tama yang bagi bantuan daripada P185 Parlimen Batu Sapi, iaitu Datuk Bikilio, diagikan kepada saya, jumlah tidak terhad lah. Lepas tu dibagi alih oleh Tuan Arifin Asgali, bantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, iaitu Arifin Asgali.
Dia kerap kali membantu dengan saya, dia bertanya dengan kabar saya adakah mencukupi. Pertama-tama memanglah peringkat-peringkat. Tetapi alhamdulillah semua rata, tidak pilih bangsa. Kalau saya yang mengakikan, saya tidak pilih dia apa status dia IC kah atau tiada kah atau IC merah kah, semua sama rata. Semua Saya sama. baginya. Setakat ini tiada lagi. Tiada. Cuma pengagian itu berperingkat. Tidak satu kali serentak. Dia berperingkat. Tapi alhamdulillah dapat target. Sekarang peringkat itu masih dijalankan atau Sekarang sekarang tidak ada sudah. Belum ada lagi. adakah bantuan ini disalurkan terus melalui ketua kampung maupun disalurkan oleh ketua kampung dan ketua-ketua cabang dahulu? Atau diserahkan kepada orang-orang? Tidak, dia melalui daripada ketua kampung, dia lagi kepada saya ketua kampung jumlah sekian begini. Lepas tu baru saya pergi kolek saya punya orang. Pasal di bawah penjagaan saya ini ada rumah kebanyakan Lopak Mulas Laut ni 359 buah rumah. Kalau mengikut perangkaan saya, pasal pada saya ada bancian. Jadi senanglah saya mengendalikan ini benda. Cuma itulah pengagian ini, dia bukan sekali datang. Dia berperingkat-peringkat. Jadi kita bagi sebelah sini, kita beli sebelah sana, begitu seterusnya. Oke, jenis bantuan yang diberikan? Jenis bantuan diberikan 10 kilo beras, gula, tepung, minyak, Maggi. Itu terpulang daripada mereka lah. Kita hanya menerima saja. Itu saja soalan saya, Encik, berkaitan dengan isu-isu yang melanda kampung ini. Dalam semua kalangan, dalam kalangan kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas. Oke, sepanjang tempoh PKP yang dilaksanakan, kita lihat tempoh PKP yang dilaksanakan ini makan masa hingga 2 bulan lebih. Oke, PKP ini dilaksanakan dalam tempo dalam jangka 11 minggu. Mengikut percaturan 11 minggu, agak tempo yang sangat lama. Jadi adakah juga kita dapati orang kampung ini kekurangan peluang pekerjaan? Mungkin itu salah satu daripada sumber pendapatan. Kebanyakan mereka di Lopak Mulas Laut ini pesisir pantai hanya bergantung kepada laut, perikanan, nelayan. Jadi apabila mereka tidak dapat keluar, curi-curi lah. Jadi kilang pun sekarang tiada yang buka, kedai-kedai pun seorang berjalan. Jadi pasal ekonomi mereka ini terjejas lah sepanjang yang tempoh virus ini. Sebagai ketua kampung, apa langkah yang dijalankan untuk membantu mereka menjana? Saya rasa kalau sekiranya kerajaan ambil tahu tentang permasalahan terutama di Lopak Mulas ini, jangan hentikanlah bantuan-bantuan ini. Sebab bantuan ini memerlukan sangat-sangatlah. Apabila lagi kita menghadapi hari raya Idul Adha, ada hari korban, jadi mereka pun tidak dapat sembahyang mana-mana, hanya di rumah saja. Jadi kalau boleh jangan dihentikanlah bantuan-bantuan ini, berupa makanan, berupa sayur kalau sekarang ada, dan juga budak-budak sekolah ada juga yang dapat bantuan-bantuan daripada kerajaan, terutamanya macam bantuan keuangan. Tapi yang tidak dapat bantuan keuangan ini, apalah yang dorang harap? Kalau bukan hanya kerajaan bergantung kepada Ketua Menteri Sabah, terutamanya Amnia Sabah. Itu yang saya ajukan, kalau boleh jangan dihentikanlah. Tapi bantuan ini juga bergantung dengan ekonomi semasa. Karena ekonomi semasa kita sudah merundung. Dan kalau boleh, bagi pandangan saya, kita jangan minta untuk short term, untuk jangka masa yang pendek. Khususnya bantuan untuk bulan ini, untuk hari ini. Tapi biar kita minta untuk dalam jangka masa yang lama. Maksudnya dia tidak bagi duit, tapi bagi modal sedikit untuk contoh peluang pekerjaan, buka, untuk bantu lagi orang selepas PKP ini. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Sebab kita di Kampung Lopak Mulas terutamanya, saya di sini tiada permasalahan tentang sakit ataupun kekurangan makanan, dan juga orang sampai ada kadang-kadang kita terlihat dari berita-berita lain ada yang gantung diri, bunuh diri disebabkan makanan tiada, kan? Alhamdulillah di Lopak Mulas saya banggalah dengan juga kerajaan, tapi aku harap sajalah kerajaan janganlah hentikan, kita teruskanlah setakat yang boleh. Oke, terima kasih. Itu